Okey, kali ini kita teruskan dengan topik asas nombor. Okey, asas nombor biasa kita belajar dekat SPM lah. Kan? Okey, jom kita tengokkan soalannya. Okey, so apa itu asas nombor yang kita belajar? Asas nombor yang kita belajar untuk SPM ni kita ada asas 2, asas 5, asas 8 dan asas 10. Okey, nak tahu itu apa asasnya? Kita akan detail nanti. Cuma yang kita pakai nombor sekarang ni 1 sampai 9 namanya adalah asas 10. Yang kita pakai sekarang ni. Sebenarnya kita ada banyak lagi asas. Okay? So, sebab itu kita didedahkan dengan asas nombor. Okay. So, asas nombor 2, 5, 8 dan 10. Contoh kita bagi sikit. Katakanlah asas 2. Asas 2, 101. Maksudnya nombor paling besarnya adalah 1. Kalau 10100011 ke, tak kisah. Jadi, kalau asas 2, paling besarnya adalah 1. Tidak boleh lebih daripada 2. Okay. Asas 5. Awak rasa agaknya apa nombor besar dia? Nombor paling besarnya nombor 4 saja nombor paling besar. Ya, sebab dia asas 5, tidak boleh lebih daripada 5. Begitu juga asas 8, nombor paling besar adalah nombor 7, tidak boleh lebih daripada 7. Begitu juga asas 10, paling besar adalah nombor 9. Kan, nombor 9 paling besar kan, betul tak? Dia tidak boleh lebih daripada nombor 9. Sampai sini clear? Boleh Okay, sebenarnya asas nombor asas ni kita boleh guna kalkulator. Hari ni kita belajar manual dan juga kalkulator. Sebenarnya kita boleh guna kalkulator aja. So contoh yang kalkulator yang kita ada, contoh fungsi yang perlu awak tahulah. Dia berada dekat sini. Dia warna hijau tu. Jom tengok kat sini. Kan, jom tapi cikgu besarkan sikit supaya nampak. Okey, nampak yang warna hijau tu? Yang ada DAG, ada hex, ada bin, ada oct. Okey, mula-mula bin. Bin tu sebenarnya dia merujuk kepada asas 2. Bin. Okey, lagi kita ada oct. Oct tu dia merujuk kepada asas 8. Dan satu lagi adalah DAG tu kan. DAG tu merujuk kepada asas 10. Yang tak ada kat kalkulator adalah asas 5. Kalau hex tu apa? Hex ni adalah asas 6. Asas 6 kita tak belajar. So, kita belajar asas 5. Jadi, sebab itulah kita pun terpaksa guna manual. Kalau katakanlah asas 5 tak ada, dah cantik lah. Boleh guna kalkulator kan? Tapi oleh kerana asas 5 tu ada, jadi kita terpaksa guna manual juga. So, kita sekarang ni kita belajar macam mana nak tukarkan asas 10 kepada asas 5. Ingat asas 5, kalkulator tak ada. Kalau ada, kita boleh guna kalkulator je untuk selesaikan masalah ini. Oleh kerana dia tak ada, jadi kita kena buat secara manual. So, first step, ingat tahu, 10 kepada 5 tahu. Asas 10 kepada asas 5. Bukan 5 kepada 10. 5 kepada 10 lain. So, kali ni kita buat 10 kepada 5. Okay, kalau 10 pada 5, tak kisahlah 10 pada 5 ke, 10 pada 8 ke, 10 pada 2 ke, kan? Caranya sama je. Cuma cikgu bagi contoh untuk 5 tu sebab biasanya pengiraan macam ini untuk 5 je banyak. Sebab untuk nombor lain kita boleh guna kalkulator. Jadi kita buat sekarang macam mana caranya. So first step, kita sediakan kotak bahagi macam ni. Okay. Kotak bahagi macam row kan? Macam row. Okay. So, tengoklah berapa row tu bergantung pada soalan yang diberikan. Dalam ni dibagi 2, 5, 7. Step pertama, 2, 5, 7, kita bahagi dengan 5. Kenapa bagi 5? Sebab dia ada asas 5. Okay. Kalau katakanlah dia nak asas 8, kita bagi dengan 8. 10 pada 8. Katakan 10 pada 2, kita bagi pada 2. Itu je. Tapi oleh kerana 5 popular, kita buat 5. Okay, step pertama, 2, 5, 7 bagi 5. So, seterusnya. Okay, kita ambil kalkulator, kita tekan 275 bahagi dengan 5. Dapat apa? Kita dapat 51.4. Kita tak nak point. 4 ni tak nak tahu. Kita hanya nak 51 aja. Jadi ambil 51 letak sana. Okay, clear? 4 tu kita buang. Apa salah point 4 ke point 2 ke, ada point kita buang. Kalau tak ada point, okey lah, ngam-ngam lah kan. Okay, point kita buang Okey, lepas tu apa kita buat? Lepas itu apa perlu buat adalah kita kena darabkan antara 51 dengan 5. Kita darab semula. Apa jawapan kita dapat ni, kita darab semula dengan 5 tu. Tujuan kenapa? Sebab nak dapat jawapannya. 5 darab 51 ataupun 51 darab 5. Kita dapat 255. Okey, ni adalah cara cikgu lah. Cikgu letak sebelah tu. Ada setengah cikgu letak bawah. Kan? Tapi cikgu rasa lebih mudah, cikgu letak atas. Sebaris dengan 257. Kenapa letak kat situ? Kerana kita perlu tolak 2 ni. Jadi dapat jawapan tadi, kita tolak 257, tolak 255, kita akan dapat hasilnya adalah 2. 2 itu adalah jawapannya. Okey, tak apa. Nanti yang kita kumpul belakang tu, semua jawapannya kita akan jadikan dia jawapan yang penuh. Okey, kita move seterusnya.
Okay, kita nak yang bawah ni mesti lebih kecil daripada yang asal, yang 5 ni. Sekarang ni 51 lagi besar. Lebih besar lagi kan? Kita kena bahagi lagi dengan 5. Seterusnya adalah kita bahagi lagi dengan 5. Nampak? Kita bahagi dengan 5 kan? Okey, kita bahagi dengan 5. So, apa perlu kita buat? Macam tadi. Kita keluarkan kalkulator, kita bagilah 51 bahagi dengan 5. Kita dapat 10.2. So, ingat, point tak nak. So, kita hanya ambil 10 sahaja, kita letak kat situ. Okey, boleh? Settle kan? Senang kan? Senang je. InsyaAllah senang. Okey. So, ambil 2 tu, letak kat situ. So, apa perlu buat sekarang ni adalah, step seterusnya adalah, kita darabkan 2 ni. Nampak? Darab macam tadi lah kan? Jadi, 5 darab 10, senanglah 50 je. 50 je. Jadi, terus tolak. 50 tolak 51 tolak 50, kita akan dapat 1. Itu pun jawapannya. Kita kumpulkan jawapannya. Tengok, 10 dengan 5. 10 lebih besar daripada 5. Jadi, oleh kerana lebih besar, kita bahagi dengan 5 lagi. Kita bahagi dengan 5 lagi. Kita bahagi dengan 5 lagi. Macam tu. Sehinggalah yang bawah tu paling kecil. So, bila bagi 5? 10 bagi 5? 10 bagi 5, 5 bagi 10. Dapat 2 lah sini. Kan? Betul tak? 5 bagi 2, 10 bagi 5 dapat 2 kan? Jadi 2 terus darab 5. Jadi 5 darab 2, 2 darab 5, kita akan dapat 10 semula. Jadi 10 tolak 10, kita akan dapat sifar ataupun kosong. Okey, tengok. Bawah ni adalah 2. Bila 2 lebih kecil daripada 5, bermaksud itulah last kita. Itulah last kita. Okey, jadi oleh demikian kita kena ambil jawapan kita. Itu jawapan kita. 2, 0, 1, 2. Kita start daripada bawah tau. Ke atas. Jadi kita start 2, 0, 1, 2. Jawapannya daripada bawah ke atas. Jadi itulah caranya. Tak susah kan? Senang je kan? InsyaAllah senang je. Okey, next. Seterusnya, kita akan tengok contoh kedua. Contoh kedua, kita balikkan pula. Kita buat 5 kepada 10. Tadi 10 pada 5 kan? Ni 5 kepada 10. Macam mana pula 5 pada 10? Tadi 10 pada 5. Kalau 10 pada 5, kita akan buat roll tadi. 5 kepada 10, kita akan buat kolom pula. Dia kolom macam gini. Tadi macam mana kan? Okey, so dalam kotak-kotak tu kita isi soalannya. Soalannya kat bawah. Soalan kat bawah. Di soalan 2012 ni kita letak dekat bawah. Okey, kat atas tu untuk apa? Kat atas tu untuk dia punya asas dia. Asas dia 5 kan? Jadi kat atas ni semua asas dia. 5, 5, 5. 5, 5, 5, 5. Okey, cuma yang pertama 5 kuasa 0, 5 kuasa 1. Kita susun macam tu. Kalau 2, kalau di asas 2, bawah ni 2 lah. 2 kuasa 0, 2 kuasa 1. Okey, bergantung pada asasnya. Tapi asas 2 okey boleh guna kalkulator kan. Di asas 5 tidak ada kalkulator, kita kena buat manual. So 5 kuasa 0, 5 kuasa 1, 5 kuasa 3. Tengoklah berapa panjang soalan tu, kita letak lagi. 5 kuasa 4 ke, 5 kuasa 5 ke, bergantung kepada soalannya. Okey, dah siap tu, maka kedua-dua ni kita kena darabkan dia. 5 kuasa 0 darab 2. So ambil kalkulator lah. Kita ambil kalkulator, kita kira. Okey, 5 kuasa 0 darab 2. Kita akan dapat 2. Dapat 2 kan? Jadi 2 tu kita letak kat situ. Jawapannya tu. Okey? Boleh? Okey, dapat 2. Begitulah seterusnya. 5 kuasa 1 darab dengan 1. Kita akan dapat 5. Seterusnya. 5 kuasa 2 darab 0. Apa darab 0? Mestilah 0. Kan? Dan seterusnya 5 kuasa 3 darab 2. Kita akan dapat 250. Okey, oleh demikian kita tambah semua ni. Jadi kita akan dapat hasilnya adalah 257. 257 kuasa 10. Macam tu je lah. Cikgu ambil nilai yang senang untuk cikgu explain. Mudah kan? Ni 5 kepada 10. Okey, seterusnya. Okey, soalan ketiga. Tukarkan 5 kepada asas 8. Tiba-tiba dia suruh tukar 5 kepada asas 8. Okey. Kalau 5 kepada asas 8, kita tidak boleh tukar direct. 5 kepada asas 8 ke, 2 kepada asas 8 ke. 2 asas 8 boleh lah sebab kita boleh guna kalkulator. 5 kepada asas 8 tak boleh. Ataupun asas 8 kepada 5 pun tak boleh. Okey. So, apa yang perlu kita buat sekarang ni? Kalau 5 kepada asas 8, so ingat, 5 ni kita tukar pada asas 10 dulu. Kita pergi pada asas 10, 10 pergi pada 8. Step dia macam tu. Ya? So, step pertama adalah tukarkan asas 5
kepada asas 10 terlebih dahulu. Ini jawapan tak adil lah cikgu ambil. Sebab kita dah buat kan soalan sama kan. Tadi 257 dah. Itu jawapannya. Jadi sekarang ni cikgu dah buat dah. 5 kepada asas 10. Kita dah ada jawapan dia. Sekarang ni nak buat jawapan ni kepada asas 8 pula. Asas 10 kepada asas 8. Macam mana nak buat ni? Okey, jadi ni jawapan daripada kita ambil yang tadi. Kita dah buat tadi. So, kalau rasa tak tahu jawapan 257 kat mana ambil, buat revise baliklah ke belakang sikit. Soalan sama juga ambil ni. Okey, dah dapat asas 10 tadi. Maka kita tukar dia menggunakan, lepas tu tukar dia 10 kepada asas 8. Okey, 10 kepada asas 8. Okey, macam nak tukar dia? 5, 7, 10 tukar pada asas 8. So, cara nak tukar dia adalah kita tengok kepada kalkulator. Kita guna cara kalkulator. Okey, jom kita tengok kalkulator yang kita ada ni. So, first step kita akan on dululah. Ingat 10 kita nak asas 10 kepada asas 8 tadi kan. Sebab 5 dah ada, 5 kepada 10. 10 ni kepada asas 8 pula. Okey. So, first step kita ambil on, kita ambil mode. Tekan mode sehingga kita dapat base seperti ini. Okay. Dapat base. Base tu asas lah. Nombor 3 kan. So tekan nombor 3. Okay. So D. D tu maksudnya D lah ni. DAC. Dia adalah asas 10. Kalau nak tekan asas 6, ni asas 6. Bin asas 2. Oct asas 8. O. Jadi sekarang ni asas 10. Tekan asas 10 dulu. DAC. So, masuk nilainya. 257. Masuk. 257. Okay, sebelum buat apa-apa, tekan sama dengan dulu. Supaya dia keluar macam ni. Jadi, 257 asas 10. DAC. Okay, nak tukar kepada asas 8 kan? Tekan je Oct. Tada! 401. Maka jawapannya adalah 401 asas 8. Dah dapat. Tada! Jadi, itu jawapannya. Mudah kan? Senang kan? Okay. Okay. So, begitu juga seterusnya. Selesaikan operasi tambah. Okay. So, tambah ni pun sama. Cuba buat manual dulu. Okay, ni cara manual. Okay, 1 tambah 1. Ingat, asas 2 maksimum adalah 1. Tidak boleh lebih daripada 2. Jadi, bila 1 tambah 1 jadi 2 kan? Betul tak? 2 tidak boleh. Kita letak kosong. Tu tambah 1 ke atas ya. Tambah 1 macam tu ya. Sebab 1 tambah 1 dari 2. 2 tidak boleh. Jadi dia kembali kepada sifar semula. Okey. Jadi 1 tambah 1 pun 2 balik. Kan? 1 merah tambah 1 hijau tu jadi 2 balik kan? 2 pun sifar lagi. Jadi 1 ni atas lagi. Macam tu. Okey. Okey, 1 tambah 1 merah tambah kosong. 1 lah. Tambah 1 lagi jadi 2 lagi. Jadi 1 tambah 1, 2 kan? Pun sifar lagi, 1 ni atas. Okey. 1 tambah 1. Okey, senang. Okey. Okey, jadi kita buat guna kalkulator sikit. Pun sama. Kita... Okey, dah cikgu dah masuk dia kan? Dia masuk 011. Tambah dengan 101. So, jawapannya adalah... Tengok dapat tak? Jawapannya adalah 10,000. Sama kan? Senang kan? Jadi cikgu harapkan dengan video ini dapatlah bantu anda sedikit. So, kongsilah video ini bersama kawan anda dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Okay, bye.